Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini komen Bos Maidin berkait dengan isu stalking kalimat Allah. Bos Maidin kata tak patut tular gambar stalking kalimat Allah. Tokoh peruncitan Amir Ali Maidin mengkritik tindakan menularkan gambar stalking tertera kalimat Allah sehingga ia menjadi polemik yang menyentuh hubungan kaum dan agama. Menyifatkan tindakan itu sebagai tidak bertanggungjawab, pengarah urusan Maidin Mohammed Holdings Berhad berkata, individu berkenan seharusnya berhubung terus dengan pihak pengurusan kedai serba nikah kekemat. Sepatutnya individu itu bila dah nampak benda tak kena, panggil pengurusan kekemat dan maklumkan perkara itu salah supaya produk itu boleh dikeluarkan daripada rak mereka. Bukan tularkan perkara ini dan jadikan ia lebih parah, katanya kepada FMT merujuk kepada tindakan memuat naik gambar stalking tertera kalimat Allah di media sosial. Perkongsian itu menimbulkan kemarahan masyarakat Islam dan mencetuskan gesaan untuk memboikot rangkaian kedai serba nikah itu, termasuk dari beberapa pemimpin politik. Sebelum ini, kilang yang terbabit dengan kontroversi stalking itu menutup operasi sehari selepas pihak pengurusan menyatakan kebimbangan mengenai kebocoran data pribadi pegawai syarikat serta ancaman mahu membakar premis itu, lapor Berita Harian. Malaysia kini hari ini melaporkan aplikasi mudah alih kekemat digondam dengan perkataan amaran terakhir. Dalam pada itu, seorang penceramah bebas, Firdaus Wong, yang dipanggil polis sebagai saksi bagi membantu siasatan, meminta undang-undang sentiasa dipatuhi. Saya minta sahabat semua agar tidak mengambil tindakan sendiri. Semarah manapun kita, jangan ambil tindakan membelakangkan undang-undang, katanya di Instagram. Kekemat sebelum ini memaklumkan ia mendapat bekalan stalking itu dari Zin Jiangchang Sdn Berhad yang sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang kerana kecuaian terhadap pembekalnya di China. Zin Jiangchang berkata, apabila ia menghubungi pembekal untuk mendapatkan penjelasan, pembekal mengakui stalking itu dimasukkan ke dalam stok yang dibeli secara tidak sengaja. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Suhaili Zain berkata, 4 kertas siasatan dibuka berhubung kes stalking itu. Sebanyak 143 laporan polis dibuat dan 174 saksi dipanggil untuk diambil keterangan. Katanya, kertas siasatan sudah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Bos Maidin beri komen, tak patut tular gambar stalking kalimat Allah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita digemparkan dengan berita, kononnya Khairi Jamaluddin sudah seronok jadi rosak. Bila melihat isu ini agak mengejutkan juga. Apabila ada netizen yang menggelar KJ sudah rosak. Ada juga yang menggelar KJ dah habis idea. Ada juga yang terkejut apabila ditanya adakah KJ nak jadi pelakon. KJ menjawab dengan jawapan yang tidak disangka sama sekali. KJ kata kalau itu rezeki, beliau akan pertimbangkannya dan tidak akan, beliau kata, mungkin tidak akan menolak kalau itu rezeki. Maknanya, Khairi memang seronok kalau boleh jadi pelakon. Itulah rezeki, kata KJ. Namun demikian, apabila ditanya beliau akan masuk politik atau tidak semula, KJ menjawab beliau belum lagi mempunyai niat untuk kembali semula kepada politik. Tetapi netizen memberikan nasihat kepada KJ. Mereka kata, KJ tak usahlah atau jangan kembali kepada politik. Ini apabila mereka lihat KJ mempunyai rezeki di tempat yang lain yang lebih baik dan afdal, kata mereka.
Ini apabila KJ telah dilantik menjadi duta untuk pakaian Melayu yang sedang tular di media sosial. Selain daripada itu, dilihat bahawa KJ juga berjaya sebagai podcaster yang kini mempunyai pengikut yang ramai dan dinanti-nantikan di media sosial, terutamanya di YouTube dan TikTok. Selain daripada itu, dia juga amat berjaya menjadi DJ yang ditunggu-tunggu juga oleh para peminat beliau. Jadi kata mereka, tak usahlah KJ kembali semula kepada politik. Namun ada segelintir juga rakyat Malaysia yang menganggap pemergian KJ dalam bidang politik adalah satu kerugian besar kepada negara ini. Ini karena kata mereka, KJ merupakan masa depan politik dan pentadbiran Malaysia yang sudah terbukti bahawa beliau memang mempunyai berkaliber dan juga mempunyai potensi yang cukup besar untuk menggantikan para pemimpin Malaysia yang sekarang boleh kita kategorikan sebagai ramai yang dah terlalu tua. Jadi KJ yang masih muda sepatutnya boleh menggantikan mereka semua. Tetapi apabila KJ tidak lagi berkecimpung dalam dunia politik, mereka kata ini satu pembaziran untuk Malaysia. Namun sekarang apa yang pasti KJ seronok jadi rosak. Bekas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin mengakui dia sedang gembira menikmati laluan hidupnya yang baru sebagai seorang selebriti ketika ini. Malah secara berseluruh, bekas Ketua Pemuda UMNO Malaysia itu mengakui dirinya sudah rosak. Kata KJ, ya rosak, memang sudah rosak. Apa saya boleh katakan adalah saya memang enjoy dengan kerjaya sekarang, katanya. Justru disebabkan kegembiraan dengan dunia barunya itu juga, Khairy, 48 tahun, mengakui hatinya belum tergerak untuk kembali aktif dalam dunia politik ketika ini. Selain itu, Khairy juga beranggapan buat masa sekarang, dia belum mengetahui hala tuju sebenar langkah politiknya selepas mengambil keputusan untuk berehat dari dunia itu buat sementara waktu. Kata Khairy, tak ada keperluan untuk saya kembali pada bidang politik sekarang. Apa saya boleh tegaskan, saya masih lagi ingin berada di public eye seperti juruhebah maupun wajah untuk era eksklusif, tapi untuk benar-benar pasti ke mana itu saya belum tahu lagi, kata KJ. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu paling hangat di media sosial hari ini. Dipetik daripada Malaysia kini, Bos Maidin kecam. Akmal eksploitasi isu stalking kalimah Allah. Pemilik pasar raya Maidin, Amir Ali Maidin, membidas tindakan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang menurutnya mengeksploitasi isu penjualan stalking tertera kalimah Allah. Dia nak heboh-hebohkan lagi buat apa, kata beliau. Sepatutnya parti politik menjauhi isu 3R. Kalau dah terjadi, kita tak mahu bakar lagi, letak minyak tanah lagi, kata Amir di petik Free Malaysia Today. Menurut Amir, gesaan Akmal supaya umat Islam memboikot rangkaian kedai serbaneka Kekemat di mana stalking itu ditemui sebelum ini akan menjejaskan keyakinan pelabur dan mata pencarian pekerja yang kebanyakannya orang Melayu dan Islam. Kekemat dan kilang itu pun dah minta maaf. Apalagi yang mereka boleh buat, kata Amir yang juga Presiden Persatuan Peruncit Bumi Putra. Mengakui isu itu adalah satu perkara yang serius, dia pada masa sama berkata, ia tidak perlu diperbesarkan terutama kepada untuk kepentingan politik. Kontroversi bermula apabila gambar stalking tertera kalimah Allah yang dijual di cawangan Kekemat di Bandar Sunway, Selangor tular di media sosial minggu lalu. Pengurusan Kekemat dan syarikat pembekal Zijianqiang Sendirian Berhad telah membuat permohonan maaf berikutan insiden itu.
Majlis Perbandaran Batu Pahat telah memberi tempoh 60 hari kepada Zi Jianchang untuk memberikan penjelasan bertulis jika tidak ingin berdepan risiko premis ditutup. Walaupun Kekemat telah menaikkan notis permohonan maaf digital di cawangannya, Akmal tetap menggesa kedai itu diboikot agar Kekemat menaikkan kain rentang permohonan maaf. Malam tadi, Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki berkata, parti itu menyokong penuh pendirian Akmal berhubung perkara itu. Saudara-saudara sekalian, itulah dia komen daripada Bos Maidin apabila beliau mengatakan Akmal usah eksploitasi isu stalking kalimah Allah. Menurut pemilik pasar raya Maidin itu, yaitu Amir Ali Maidin, beliau membidas tindakan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang menurutnya mengeksploitasi isu penjualan stalking tertera kalimah Allah. Menurut beliau, dia nak heboh-hebohkan lagi buat apa? Sepatutnya parti politik menjauhi isu 3R. Kalau dah terjadi, kita tak mahu bakar lagi, kata Amir Maidin. Letak minyak tanah lagi, kata Amir, dipetik Free Malaysia Today. Menurut Amir, gesaan Akmal supaya umat Islam memboikot rangkaian kedai serbaneka Kekemat di mana stalking itu ditemui sebelum ini akan menjejaskan keyakinan pelabur dan mata pencarian pekerja yang kebanyakannya orang Melayu dan Islam. Kekemat dan kilang itu pun dah minta maaf. Apalagi yang mereka boleh buat, kata Amir yang juga Presiden Persatuan Peruncit Bumi Putra. Mengakui isu itu adalah satu perkara yang serius, dia pada masa sama berkata ia tidak perlu diperbesarkan terutama untuk kepentingan politik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita terkini daripada kes istri Daim Zainuddin berkait dengan permintaan beliau, permohonan rayuan supaya pasport dikembalikan secara kekal. Nampaknya apa yang diramalkan oleh netizen terjadi, yaitu mahkamah hari ini adalah mahkamah yang sah dan benar. Mereka kata ramai netizen tidak setuju kalau pasport Naimah dikembalikan secara kekal. Walaupun Peguam Naimah mengatakan bahawa tiada kemungkinan beliau melarikan diri, tapi netizen kata untuk langkah berjaga-jaga, pasport tersebut tidak boleh diserahkan semula secara kekal. Selain daripada itu, ditakuti ianya akan jadi duluan, ikutan dan akan menjadi bualan mulut pula. Dan mereka takuti nanti jangan-jangan akan berlaku dua darjat, yaitu Naimah dapat, orang lain tak dapat, kata mereka. Jadi kalau bertindak adil, tepatlah keputusan ini. Naimah gagal minta pasport dikembalikan secara kekal. Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan Naimah Abdul Khalid untuk pemulangan pasportnya secara kekal yang diserahkan kepada Mahkamah Session sebagai sebahagian daripada syarat jaminan RM250,000 yang dikaitkan dengan kes jenayah pendedahan asetnya yang belum selesai. Hakim Mahkamah Tinggi Ahmad Bache hari ini berkata bahawa Mahkamah Session telah menggunakan budi bicaranya dengan betul dalam memerintahkan penahanan pasport Naimah sebagai sebahagian daripada syarat jaminan. Ahmad juga bersetuju dengan pihak pendakwaan bahawa terdapat risiko Naimah melarikan diri ke luar negara jika pasport dipulangkan secara kekal kepadanya. Sambil menambah bahawa dia sentiasa boleh memfailkan permohonan pada bila-bila masa pada masa depan untuk pemulangan sementara pasportnya untuk pertimbangan mahkamah. Sebelum ini, pihak pendakwaan berhujah kepada Mahkamah Tinggi bahawa tiada jaminan Naimah tidak akan melarikan diri, justru mahkamah perlu memegang pasportnya. Ahmad hari ini berkata terdapat risiko Naimah melarikan diri dalam senario hipotesis di mana suaminya Daim yang sudah tua, yang berkerusi roda dan tidak sihat,
mungkin memerlukan rawatan perubatan daripada fasilitis kesihatan luar negara. Hakim Mahkamah Tinggi menegaskan bahawa Daim tidak dikehendaki oleh Mahkamah Session untuk menyerahkan pasportnya sebagai sebahagian daripada syarat jaminan dalam pertuduhan pendedahan aset yang sama terhadap bekas menteri itu. Jika pasport pemohon ada bersamanya dipulangkan secara kekal, maka saudara-saudara sekalian, menambah lanjut kata pendakwaan, jika pasport pemohon ada bersama beliau dipulangkan secara kekal, maka besar kemungkinan apabila kedua-duanya iaitu Naimah dan juga Daim Zainuddin berada di luar negara, mereka mungkin tidak kembali untuk menghadapi proceeding di hadapan Mahkamah Session, kata Ahmad. Hakim Mahkamah Tinggi memberi jaminan sekiranya Naimah perlu memohon pemulangan sementara pasportnya untuk membantu Daim mendapatkan rawatan perubatan di luar negara, pihak pendakwaan boleh membantu memudahkan perkara ini. Peguam M. Puravelan bertindak bagi Naimah manakala pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Wan Syaradin Wan Aladin. Pada 23 Januari di hadapan Mahkamah Session, pasport Naimah diperintahkan untuk diserahkan sebagai sebahagian daripada syarat jaminan yang dikaitkan dengan pertuduhan jenayahnya atas dakwaan gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan asetnya. Wanita berusia 66 tahun itu minta dibicarakan terhadap pertuduhan yang dirangka mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009. Dia dituduh melakukan kesalahan itu dengan memberikan akuan bertulis bersumpah yang tidak mematuhi notis SPRM di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Dituduh melakukan kesalahan itu antara 13 hingga 14 Disember tahun lepas, dia boleh dipenjara sehingga 5 tahun dan denda sehingga RM100,000. Aset yang didakwa tidak didedahkan melibatkan beberapa bidang tanah, hartanah dan kenderaan Mercedes-Benz. Mengikut lampiran yang dilampirkan pada pertuduhan dan dibacakan di mahkamah, antara 8 hartanah yang didakwa itu terlibat ialah Menara Ilham di Kuala Lumpur, sebuah rumah di Bukit Tunku, Kuala Lumpur, serta 6 bidang tanah, 5 di Kuala Lumpur dan 1 di Pulau Pinang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan di channel ini selepas ini.